pada pagi ni sebab cikgu ada emergency semalam. Okey, jadi kamu boleh je terus buka kamera sampai habis. Cikgu akan terus mengajar. Cikgu akan terus mengajar. Okey, suara cikgu jelas ke suara cikgu? Okey, baik. Okey, jadi kita akan buka dulu kita punya kelas dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni kita pergi kepada nisbah. Okey, boleh nampak tak skrin cikgu share kat depan? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi hari ni kita akan belajar tentang nisbah. Dah belajar belum tajuk ni dekat sekolah? Ke belum lagi? Oh, dah. Okey, jadi senanglah kot. Okey, Emir Yusof. Emir makan dah belum, Emir? Dah. Dah. Okey, bagus. Akif dah makan belum? Dah. Okey. Okey, jadi kalaulah kamu tengah lapar masa tengah kelas cikgu ni, kamu boleh je ambil kudap-kudap. Makan. Kunyah-kunyah orang kata. Sediakan air, sediakan kudap-kudap. Nak kunyah-kunyah kacang ke cikgu tak marah. Kunyah je lah. Okey. Jadi yang masih belum buka kamera, sila buka kamera. Kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Jadi hari ini, kamu tengok dekat whiteboard cikgu ni. Nampak tak whiteboard cikgu ni? Nampak. Okey, jadi kita akan belajar bab 4. Kita akan belajar bab 4. Bab 4 adalah satu bab yang menceritakan tentang nisbah. Lepas tu dia cakap tentang kadar. Lepas tu dia bercakap tentang kadaran. Jadi hari ini cikgu akan pergi kepada nisbah. Kamu tengok cikgu petakkan warna biru tu. Itu adalah apa yang cikgu akan pergi pada hari ini. Jadi masing-masing sediakan phone macam biasa, kita akan buat latihan. Okey. Okey. Jadi Talia dah masuk. Okey, welcome Talia. Cikgu baru nak mula dah. Okey, nisbah. Okey, nisbah ni, kadaran ni, dia ada satu persamaan. Sebab tu dia duduk dalam satu bab. Okey. Tapi kita akan pergi dulu kepada nisbah. Kalau sempat, kita akan masuk kadaran. Kalau sempat, kita akan pergi kepada kadar sekali-kali. Okey, jadi kita pergi kepada nisbah. Kita pergi kepada nisbah. Siapa boleh bagi tahu cikgu nisbah tu apa? Iris, nisbah tu apa Iris? Iris boleh dengar ke cikgu? Nisbah tu apa Iris? Alamak, Iris tidak menjawab. Emir Yusof, Emir rasa nisbah apa Emir? Kita tak tahu. Alamak, okey. Akif. Akif cuba cakap kat cikgu. Akif rasa nisbah ni apa Akif? Akif rasa Akif tahu tak pasal nisbah? Bulat ke ni? Tak tahu. Okey. Kristina tahu tak pasal nisbah? 2 titik bertindih. Dia ada titik bertindih. Bagus. Bagus. Okey. Tapi kita pergi kepada dia punya definisi. Kalau kamu download cikgu bagi buku nota ni, nanti dekat dalam buku nota ni kamu buka muka surat 3, dia terus akan bagi tahu. Inilah yang dimaksudkan dengan nisbah. Nisbah adalah perbandingan dua kuantiti yang sama jenis diukur dalam unit yang sama. Okey, jadi kita bercakap tentang nisbah. Nisbah ni adalah perbandingan. Perbandingan kuantiti. Kuantiti pada unit yang sama. Okey, ni salin. Unit yang sama. Okey, yang pertama sekali dalam definisi nisbah ni dia bercakap tentang perbandingan. Perbandingan, kamu nak membandingkan, kamu sekurang-kurangnya kena ada 2.
Kena ada 2 item. Kamu tak ada contohlah, cikgu nak apa markah periksa student A dengan student B. Kalau cikgu cakap, cikgu nak bandingkan markah periksa student A. Okey, sampai situ saja. Tak boleh. Sebab tu bila cikgu cakap perbandingan, dia akan melibatkan lebih daripada satu. Contoh, ayat yang cikgu betulkan. Cikgu nak membandingkan markah periksa student A dengan student B. Barulah boleh dibandingkan. Dia ada 2 benda. Dia ada 2 benda. Itu yang dimaksudkan dengan perbandingan. Dia lebih daripada satu. Lebih daripada satu item kita panggil satu item. Cikgu ulang Okey, contoh cikgu nak membandingkan berat Amir Yusof. Cikgu nak membandingkan berat Amir Yusof. Masalahnya ayat tu berhenti sampai situ sahaja. Tapi kalau cikgu cakap cikgu nak membandingkan berat Amir, okey, apa? Nak bandingkan dengan apa? Orang akan cari. Nak bandingkan dengan apa? Jadi cikgu nak bandingkan berat Amir Yusof dengan Kristina. Jadi dekat situ barulah cikgu boleh bandingkan. Sebab apa? Sebab cikgu ada satu item yang pertama, berat Amir Yusof. Satu lagi item, berat Kristina. Itu masuk perbandingan. Dia ada lebih daripada 2 item. Jadi nisbah tak akan datang dengan satu nombor sahaja. Paling minimum cara penulisan nisbah, dia ada 5 nisbah 3. Ni nisbah yang dia ada titik bertindih tu. Dia 5, dia tak akan datang dengan 5 sahaja. Dia tak akan datang dengan 3. Dia akan datang paling kurang dengan 2 nombor. Itu maksud perbandingan. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, baik. Okey, yang kedua kita pergi kepada kuantiti. Kita pergi kepada kuantiti. Talia, kuantiti tu apa Talia agak-agak? Okey, cikgu terang Kuantiti ni apa? Kuantiti ni adalah sesuatu yang boleh dikira. Sesuatu yang boleh dikira. Jadi kuantiti kita panggil dia kuantiti bila kita boleh kira. Okey. Jadi kuantiti ni apa benda yang boleh dikira tu? Apa benda? Okey, jadi yang pertama sekali kita pergi kepada kuantiti tentang berat. Kalau kamu tengok dekat kedai, berat adalah sesuatu yang kita boleh kira. Jadi kuantiti yang pertama bercakap tentang berat. Kuantiti yang kedua bercakap tentang jarak. Jarak ataupun panjang. Jarak ataupun panjang. Kuantiti yang ketiga bercakap tentang masa. Masa kita boleh kira masa. Sekarang pukul berapa? 12 tengah hari. 1 petang. 5 pagi. Masa. Okey, kemudian kita bercakap tentang nilai duit. Nilai duit. Okey, ini sahaja ke kuantiti? Tak, dia ada banyak lagi. Bla 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 bla. Banyak lagi kuantiti yang boleh dikira. Tapi cikgu fokus pada 4 sahaja sebab cikgu nak bagi kamu contoh. Sekarang kita pergi kepada berat. Kuantiti pada unit yang sama. Dia bercakap pula tentang unit. Ni salin tau. Dia bercakap pula tentang unit. Okey, bila cikgu bercakap tentang unit, berat dia boleh jadi kilogram. Dia boleh jadi gram. Jarak dia boleh jadi sentimeter. Dia boleh jadi meter. Dia boleh jadi kilometer. Itu tentang jarak. Contoh, apa guna unit ni? Guna unit ni sangat-sangat penting. Contohlah, cikgu tanya, okey, berapakah jarak rumah Kristina dengan sekolah? Jarak rumah Kristina dengan sekolah ni berapa? Cikgu tanya macam tu. Berapa jarak rumah Kristina dengan sekolah? Cikgu nak tahu jarak rumah Kristina dengan sekolah. Tiba-tiba lepas tu Kristina cakap apa? Kristina cakap 50. Lepas tu cikgu cakap, 50 apa Kristina? 50 je cikgu. 50 apa? Cikgu cakap, bila Kristina cakap 50 je, cikgu tak boleh bayangkan. Jauh ke dekat? Tapi bila Kristina letakkan unit, cikgu, rumah saya dengan sekolah jaraknya 50 meter.
Maksudnya cikgu boleh, oh dekat je. Tiba-tiba Christina cakap, cikgu jarak rumah saya 50 kilometer. Jauhnya Christina. Sebab apa cikgu boleh cakap dia dekat dan jauh? Sebab cikgu faham tentang unit. Tu pentingnya unit. Boleh faham ke penjelasan cikgu? Boleh. Okey, Okey, kedua masa. Masa kita boleh bagi di dalam keadaan saat. Masa boleh datang dalam keadaan minit. Masa boleh datang dalam keadaan jam. Masa boleh datang dalam keadaan hari. Boleh datang dalam keadaan minggu. Boleh datang dalam keadaan bulan. Boleh datang tahun. Tahun boleh pergi kepada dekade. Dekade boleh pergi kepada kurun. Kurun boleh pergi kepada abad dulu, lepas tu baru kurun. Jadi banyak. Sebab apa adanya masa ni? Sebab kita boleh bayangkan. Contoh, bila orang kata 2 hari lepas. Oh, 2 hari lepas tak adalah lama sangat. Okey, orang cakap 2 bulan lepas. Oh lah, lama juga tu 2 bulan lepas. Orang cakap lagi 2 tahun lepas. Lamanya. Jadi dekat sini kita boleh bayangkan. Kita boleh faham sesuatu jarak masa berdasarkan unit yang dia bagi tahu. Itu pentingnya masa. Kenapa masa kita tak bercakap tentang malam dan siang? Malam dan siang tidak boleh dikira. Malam dan siang tak boleh dikira. Tengok langit, dah gelap malam. Dah gelap malam ni. Tapi malam apa? Siang tak boleh kira. Okey, panas ni dah siang dah ni, dah siang. Jadi bila dia tak boleh kira, sebab itulah kita ada saat, minit dengan jam. Orang nak bantu mengira malam dengan siang diikut pada jam. Sekarang ni siang pukul berapa? 3 tengah hari. Okey, orang faham lah. Oh, 3 tengah hari. Oh, dah nak petang dah. Okey, itu tentang masa. Kemudian kita pergi kepada tentang nilai duit. Nilai duit kalau dekat Malaysia RM. Kalau dekat US kita panggil dolar. Kalau dekat Indon kita panggil rupiah. Kenapa dia lain-lain? Sebab nilai dia berbeza. Inilah dimaksudkan dengan nisbah. Okey. Jadinya kita akan pergi buat satu soalan nisbah. Kita nak belajar samakan unit. Okey, boleh ke cikgu pergi kepada pengiraan? Jelas ke definisi cikgu terang kat depan? Jelas. Okey, baik. Okey, bagus. Okey, kamu kena semangat ni. Cikgu semangat juga ni. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada cikgu pun ada buku teks. Cikgu buka buku teks. Okey, kita pergi kepada wakilkan nisbah. Okey, yang pertama sekali kita pergi kepada pengiraan. Tadi cikgu panjang-panjang tadi cikgu terangkan tentang apa? Definisi. Yang ni kamu kena salin tau. Okey, kita pergi kepada definisi tadi. Sekarang kita pergi pada pengiraan. Kalau kita tengok kepada ayat dekat depan ni, cikgu akan bacakan. Wakilkan nisbah. Tengok dimension tentang nisbah. 0.02 meter. Jadi itu adalah maklumat pertama. Ni maklumat pertama. Kepada 3 cm maklumat kedua. Maklumat pertama kalau dibagi satu je maklumat, kita tak boleh bandingkan. Nisbah boleh dibandingkan. Jadi dia dah bagi 2 maklumat. Kepada, maksudnya ada lagi maklumat. 4.6 cm. Kita bagi kepada 3. Ada 3 maklumat. Okey, dalam bentuk A, nisbah B, nisbah C. Betul lah apa Christina cakap. Yang titik ni, cara kita baca dia A, nisbah B, nisbah C. Jadi, cikgu nak ajar kamu cara susun maklumat. Cara susun maklumat. Cara susun maklumat adalah bergantung kepada soalan. Contoh nombor 1. Maklumat pertama dia bercakap tentang 0.02. Nampak ni? Ni maklumat pertama dia bercakap tentang 0.02. Jadi apa? Jadinya A kita adalah 0.02 meter. Maklumat yang kedua adalah 3
3 cm. Jadi dekat sini dalam nisbah ni dia bercakap B. B jatuh kepada maklumat kedua. Jadi B adalah 3 cm. Dan akhir sekali C. C dekat sini adalah maklumat ketiga. C jatuh kepada 4.6 cm. Ini cara dia. Itu cara kita nak susun maklumat. Maklumat pertama A. Maklumat kedua B. Maklumat ketiga C. Jelas ke? Jelas. Okey. Okey, yang kedua. Yang kedua, samakan unit. Samakan unit. Jadi dekat sini, kamu tengok kat sini. Yang A, ni salin tau. A, dia pakai 0.02 meter. Yang B, dia pakai 3 cm. Yang C, dia pakai 4.6 cm. Jadi dekat sini, nak masukkan dalam nisbah, kena sama unit. Unit kena sama. Jadi dekat sini dia pakai sentimeter. Dekat sini dia pakai sentimeter. Jadi yang meter dekat maklumat pertama, cikgu akan tukarkan kepada sentimeter. Jadi kita tukarkan kepada sentimeter, kita kena tahu dia punya perbandingan. Kita kena tahu dia punya perbandingan. Apa bandingkan dia? Meter nak pergi kepada sentimeter. 1 meter bersamaan berapa sentimeter? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 1 meter bersamaan dengan berapa sentimeter? 100 cm. Okey, 100 sentimeter. Pandai. Jadi maklumat ni lah yang kita akan gunakan untuk perbandingan. Okey, untuk tukarkan 0.02 meter, kita tukarkan kepada 100. Kita nak tukarkan kepada sentimeter. Jadi kita kena darab 100. Sekarang, cuba kamu tekan kalkulator. 0.02 darab 100 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. 0.02 darab 100 dapat berapa? 2. Okey, pandai, kita akan dapat 2 cm. Jadi dekat sini kita akan dapat 2 cm. Lepas tu kita cek unit. Okey, ini dah dalam keadaan sentimeter. Ini dah dalam keadaan sentimeter. Ini dah dalam keadaan sentimeter. Okey, yang baru masuk tu relax dulu, buka buku. Nanti cikgu akan ulang balik daripada awal. Sekejap. Okey, bila kita dah samakan unit, bila yang A dah dalam sentimeter, yang B dah dalam sentimeter, yang C dah dalam sentimeter, barulah kita boleh masukkan dia ke dalam nisbah. A kita 2. Jangan tulis unit. Jangan tulis unit ke dalam nisbah kita. A kita 2, B kita 3, masukkan 3. Dan C kita 4.6. Jadi, ini dikira sebagai jawapan kita. Jawapan untuk nisbah kita. Okey, cikgu ajar sampai sini dulu. Kalau kamu dah belajar dekat sekolah, kat sekolah ajar simplifykan nisbah tu tak? Cikgu ajar sampai sini. Cikgu ajar satu-satu. Okey, yang pertama cikgu ulang balik. Okey, cikgu ulang balik. Yang baru masuk boleh dengar. Okey. Jadi cikgu tak nak ada yang ketinggalan. Yang pertama kita pergi kepada definisi, yang sekarang ni kita pergi kepada pengiraan. Wakilkan nisbah 0.02 meter kepada 3 cm kepada 4.6 cm dalam bentuk A nisbah. Ni, kalau orang panggil titik bertindih ni, A nisbah B, ada titik bertindih lagi, nisbah C. Itu cara dia. Jadi kita nak susun maklumat, kamu jangan tukar-tukarkan maklumat tu. Maklumat pertama jatuh dekat A. Sebab tu cikgu buat A sama dengan 0.02. Ni maklumat pertama. Maklumat kedua jatuh dekat B. Sebab tu cikgu buat B ni adalah 3 cm. Maklumat yang ketiga dia jatuh dekat 4.6 C. Jadi kamu tengok, kamu jangan tersalah tulis. Kalau dia cakap A, kat situlah A. Jangan tulis maklumat nombor 3 ke dalam A. Salah. Dia tak boleh suka hati. Yang kedua, kita samakan unit kita. Kita samakan unit kita. 0.02 meter
Okey, sini meter. Kat B, ini sentimeter. Dekat C, ini sentimeter. Jadi alang-alang sini dah dalam sentimeter, sini dah dalam sentimeter, sini meter. Cikgu nak tukarkan yang meter ni kepada sentimeter. 1 meter bersamaan dengan 100 sentimeter. Jadi cikgu akan gunakan darab 100. 0.02 meter darab 100 dapatlah 2 sentimeter. Cikgu cek unit dia. Bila semua unit dah sama, sini sentimeter, sini sentimeter, sini sentimeter, barulah kita masuk kepada kita punya nisbah. Nisbah kita A. A kita jangan kamu salin 0.02. Sebab apa? Sebab dekat A dia dah jadi 2 sekarang ni. Kamu salin 2. Kamu jangan salin 2 sentimeter. Salin 2 sahaja. Jadi dekat A adalah 2. Dekat B, B adalah 3 sentimeter. Salin 3 sahaja. Jangan salin dia punya unit. Dekat C, C adalah 4.6 sentimeter. Jadi dekat situ kita ada 3 maklumat telah digabungkan ke dalam nisbah. Kita cakap macam mana? 2 nisbah 3, nisbah 4.6. Jelas ke? Boleh faham ke cikgu ajar tu? Boleh. Okey. Okey. Kristina boleh? Kristina boleh faham Kristina? Boleh. Talia macam mana Talia? Nur Izzati. Jelas ke Nur Izzati? Okey. Jadi kita akan cuba buat latihan. Macam biasa. Cikgu dah terangkan definisi. Maksudnya cikgu dah terangkan apa maksud nisbah. Cikgu dah terangkan contoh. Sekarang ni kita nak kukuhkan lagi pemahaman kita. Kita buat pula contoh. Kita buat pula latihan. Jadi berdasarkan contoh yang cikgu terang, cikgu nak masing-masing cuba buat A, tukarkan kepada nisbah. Tukarkan A ni kepada nisbah. Okey. Jadi ini contoh yang cikgu buat. Tengok ni poin ni, poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Okey. Sila buat A. Cikgu nak masing-masing tukarkan semua kepada hari. Tukarkan kepada hari. Okey, A. Tukarkan kepada hari. Yang ni Cikgu nak semua buat unit dia dalam keadaan hari. Okey, dah siap send dekat WhatsApp cikgu. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp. Cuba buat.
Okey, cuba buat. Okey, 1 minit lagi cikgu bagi masa. 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan soalan A. Cikgu akan tunjukkan soalan A. Kristina dapat buat tak soalan A? Tengah buat. Okey. Tukarkan kepada hari Okey, 1 minit lagi okey, bagus dah ada yang dah hantar. Okey, betul. Bagus. Okey, pandai. Okey, habis masa. Okey, tengok kepada soalan A. Tengok kepada soalan A. Siapa-siapa yang rasa macam, cikgu saya tak pandai lah, cikgu saya tak tahulah. Tengok betul-betul cara cikgu buat. Okey, yang pertama dekat sini kita kena tahu perbandingan. Sebelum kita tahu perbandingan, kamu kena susun dulu maklumat. Kita nak buat A nisbah B nisbah C. Kamu boleh tengok kat sini. A nisbah B nisbah C. Yang A adalah jatuh pada maklumat pertama. Maklumat pertama dekat sini adalah 2 minggu. Jadi dekat sini A kita adalah sama dengan 2 minggu. Kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Lepas tu B. B adalah maklumat kedua. Maklumat kedua dia jatuh pada 16 hari. 16 hari. Dan C ini adalah maklumat ketiga. Maklumat ketiga dia jatuh kepada 1 minggu. Jadi kita buat macam ni. Okey. Okey, jadi siapa yang tengah buat lagi, tengah cuba lagi, dah siap send je WhatsApp kat cikgu. Okey, kalau tak tahu nak buat, tengok macam mana cikgu buat. Lepas tu kamu salin. Kita akan buat latihan seterusnya lepas ni. Okey, jadi yang ini cikgu buat apa? Cikgu susun maklumat. Bintang kedua ni, cikgu buat apa? Cikgu nak samakan unit. Cikgu nak samakan unit. Unit apa cikgu nak? Dalam hari. Cikgu nak samakan unit dalam hari. Untuk hari, kamu kena faham 1 minggu berapa hari? Siapa boleh bagi tahu cikgu 1 minggu berapa hari? 7. Ya, 7 hari. Jadi dekat sini A dia kata 2 minggu. Jadi kita nak tukarkan maklumat 2 minggu ni. Jadi 2 darab 7. 2 darab 7 dapat berapa? 14. 14. Pandai. 14 hari. Jadi cikgu dah tukarkan daripada minggu kepada hari. Okey, B. Kita pergi pula kepada B. B dekat sini 16 hari. Jadi tak ada masalah. Dia dah dalam keadaan hari. Okey, C. C ni 1 minggu. Kan kita dah cakap tadi 1 minggu sama dengan 7 hari. Apa dia punya jalan kerja? 1 darab 7. 1 darab 7 sama dengan 7. 7 hari. Okey, akhir sekali bila kita cek unit dia, yang A dah dalam keadaan hari, yang B dah dalam keadaan hari, yang C pun dah dalam keadaan hari. Jadi dekat sini jawapan dia kita nak masukkan dalam keadaan nisbah. A maklumat pertama 14. Jangan tulis hari dalam nisbah. Yang kedua B 16. Dan akhir sekali C 7. Kita bercakap tentang hari. Macam ni lah cikgu memasukkan maklumat 14, 16 dan 7. Jelas ke penjelasan daripada cikgu? Boleh faham? Boleh. Okey, kalau kamu ada soalan, kamu nak tanya apa-apa lagi, tanya je. Jangan malu-malu. Okey, kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya.
Kita pergi pula kepada soalan yang seterusnya. Okey, jadi kamu tengok dekat sini. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Sekejap cikgu nak susun bagi lawa sikit. Hmm. Okey. Tak perlu salin soalan tau, tak perlu salin soalan. Okey, jadi sekarang ni cikgu nak masing-masing cuba buat B. Itu soalan B. Okey, cikgu bagi tips cikgu bagi tips. Okey, buat soalan B, tukarkan semua kepada gram. Tukarkan semua kepada gram. Kalau gram pergi kepada kilogram, kamu kena darab 1000. Kalau kilogram pergi kepada kilogram, kamu kena bahagi 1000. Okey. Jadi cuba buat soalan B, rujuk contoh yang cikgu buat dekat tepi. Rujuk contoh yang cikgu buat dekat tepi. Buat, siapkan, hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey. Okey. Boleh. Okey. Okey. Sekarang boleh cuba buat. Pening ke? Buat lagi. Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp Tak perlu salin soalan tau. Buat jalan kira je. Okey, ni tukar kepada gram yang cikgu bulatkan tu. Tukar kepada gram. Pakai formula yang dekat bawah. Okey, cikgu bagi masa lagi. Bagus, ramai yang dah hantar. Okey, tak apa, jangan risau. Cikgu akan tunjukkan. Okey, 1 minit lagi cikgu akan tunjukkan. Tak apa, nanti cikgu tunjuk kat depan. Kenapa jadi macam tu? Okey, dalam kalkulator kena.
Sebab setting calculator. Okey, jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu akan buat soalan B. Okey, boleh ke cikgu buat soalan B? Boleh ke cikgu teruskan dengan soalan B? Boleh. Okey. Jadi masing-masing tengok sini macam mana cikgu buat. Tengok betul-betul. Okey, jadi kita nak buat soalan B sekarang ni. Kita nak buat soalan B. Sama sahaja step dia daripada tadi. Yang pertama kita cek maklumat. Maklumat. Kita bercakap tentang maklumat. Nota tau. Ni nota cikgu. Maklumat A nisbah B nisbah C. A ni adalah maklumat yang pertama. Jadi maklumat pertama kita adalah 0.1 kilogram. Kita tulis A sama dengan 0.1 kilogram. Kita kena tulis biar kita nampak A itu apa. Okey, B pula. B, maklumat kedua. Maklumat kedua B ni adalah 50 gram. Jadi B ni adalah 50 gram. Akhir sekali C. C ni maklumat yang ketiga iaitu maklumat yang terakhir lah. 0.25 kilogram. 0.25 kilogram. Jadi dekat sini sahaja cikgu minta kamu tukarkan kepada gram. Okey, jadi tengok ni. Tengok ni. Okey, kita nak tukarkan kepada gram. A daripada kilogram, kamu tengok daripada kilogram nak pergi kepada gram. Allah, cikgu tersilap bagi formula rupanya. Ni darab. Sorry. Sorry. Okey, sorry cikgu minta maaf. Daripada kilogram nak pergi kepada gram darab. Sorry cikgu tak tengok tadi. Daripada kilogram pergi kepada gram. Ingat, kilo ni besar. Kilo ni besar. Sebab apa? Sebab kaitan dia 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Itu maksudnya gram. Kalau kamu timbang berat kamu, berat saya 70 kilogram. Maksudnya bila kamu tukarkan kepada kilogram, 70 darab 1000, 70,000 gram. Jadi kilogram tu berat. Jadi 0.1 kilogram. Daripada kilogram kita nak tukarkan kepada gram darab 1000. Darab 1000. Jadi 0.1 darab 1000. Cuba masing-masing tekan kalkulator dapat berapa? 100. Ya, kita dapat 100 gram. Untuk B dah tak ada masalah sebab dia dalam keadaan gram sudah. Untuk C, dia dalam keadaan kilogram. Jadi kita tukarkan. 0.25 darab dengan 1000. 0.25 darab 1000 dapat berapa? 250. Ya, kita dapat 250 gram. Kita dah samakan unit. Dekat sini dah dalam keadaan gram. Dekat B dah dalam keadaan gram. Dekat C pun dah dalam keadaan gram. Jadi kita masukkan dalam A nisbah B nisbah C. A kita 100, masukkan 100. B kita 50, masukkan 50. C kita 250. Ini jawapan kita. Ini adalah jawapan kita. Jelas ke cikgu tunjuk dekat B ni? Jelas. Okey, bagus. Cikgu, kalau saya kecikkan boleh ke? Apa? Kalau saya kecikkan. Kalau? Kecikkan. Okey, kecikkan. Betul. Betul dah. Betul je kecikkan. Nanti cikgu ajar kecikkan. Betul. Nanti cikgu ajar lagi. Cikgu akan ajar kamu cara nak kecikkan tau. Tapi cikgu nak satu-satu. Cikgu nak bagi kamu nampak dulu. Betul kan? Siapa yang dah kecikkan tu dah kira betul dah. Jangan risau. Okey, last soalan. Last soalan. Lepas ni cikgu ajar kecikkan. Tapi kalau siapa yang dah buat sampai faham kecikkan tu, bagus, betul. Okey. Ini cikgu tengah fokus tentang apa? Cikgu tengah fokus cara penukaran unit. Cara kamu tukarkan unit. Betul ke salah? Itu fokus cikgu sekarang. Cikgu fokus dua benda. Masukkan maklumat, masukkan unit. Lepas ni cikgu ajar kecikkan. Okey, tengok
Sekarang ni cikgu nak kamu semua tukarkan kepada minit. Cuba buat kepada minit. Okey. Dia macam ni. Saat, minit, jam. Ni formula cikgu bagi. Okey, cikgu tengok betul-betul. Jam kalau nak pergi kepada minit, darab 60. Minit nak pergi kepada saat, darab 60. Saat nak pergi kepada minit, bahagi 60. Minit nak pergi kepada jam, bahagi 60. Okey, guna formula. Formula ni betul dah, jangan risau. Okey, guna formula yang cikgu tunjuk dekat depan, cuba buat minit. Bagi jawapan dalam A nisbah B nisbah C dalam minit. Cikgu, Ya. yang saat ke minit tu bahagi 60 kan? Kalau saat nak pergi kepada minit, Ha. bahagi 60. Okay, buat je kan. Jangan malu-malu. Kita betul ke salah tu nombor 2. Yang pertama, jangan malu untuk mencuba. Siapa malu untuk mencuba, sah-sah jawapan dia salah. Tapi, kalau siapa-siapa lepas step pertama dia, maksudnya apa? Dia mencuba. Itulah tandanya dia mula belajar. Jadi kita ingat, bukan dalam matematik je. Dalam hidup ni, kita kena sentiasa mencuba benda yang betul lah. Benda yang betul. Contoh, kamu nak belajar naik basikal. Takut jatuh lah. Siapa-siapa yang naik basikal takut jatuh. Sampai bila-bila dia tak naik. Tapi siapa yang cuba naik basikal, jatuh sekali bukan bermakna dia tak boleh naik dah. Macam tu lah hidup ni. Cuba dulu. Okay, bagus. Dah ada yang dapat buat. Okey, betul. Okey, bagus. Okey, bagus. Cikgu bagi 1 minit lagi. Kena ada kalkulator tau. Siapa tak ada kalkulator, cari kalkulator. Iris dapat buat tak Iris? Dapat. Okey.
Okey, habis masa. Bagus siapa yang dah cuba ramai yang dah dapat kat sini. Okey, hantar je kat cikgu. Okey, yang tengah buat hantar je cikgu. Apakah jawapan dia nombor besar? Tak apa, nombor besar tak apa. Itu satu pendedahan. Nombor besar tak apa. Baguslah tanya. Nisbah ni dia bukan tentang nombor besar ke nombor kecil. Nanti cikgu ajar. Cikgu ajar nak kecilkan nisbah. Tapi nisbah ni bukan semua benda kecil. Okey, kita pergi kepada penerangan cikgu dekat depan. Okey, yang pertama A. A adalah maklumat pertama 4 minit. Cikgu akan buat A sama dengan 4 minit. Tengok betul-betul cikgu buat. B. B ni maklumat kedua ni B. Jadi B adalah bersamaan dengan 120 saat. 120 saat. C. C. Maklumat ketiga 1.6 jam. 1.6 jam. Nampak ni? Yang pertama dia bercakap tentang minit. Sekarang ni kita nak tukarkan dia kepada apa? Kita nak tukarkan dia kepada minit dulu. Jadi kalau kamu nak tengok kepada minit, A ni dah dalam keadaan 4 minit. Jadi dia punya minit, dia punya unit dah dalam keadaan minit, betul. B, 120 saat nak pergi kepada minit. Tengok anak panah. Ni formula cikgu bagi ke atas. Saat nak pergi kepada minit, bahagi 60. Jadi kita buat apa? 120 bahagi 60. 120 bahagi 60 dapat berapa? Dapat berapa? 2. Ya, kita dapat 2. Maksudnya kita dah berjaya ditukarkan kepada 2 minit. Jadi bila dia dah dalam keadaan minit, jadi barulah dikira betul. Okey, C. C ni jam. Jam nak pergi kepada minit, jam ni jam nak pergi kepada minit, dia punya formula adalah darab 60. Jadi, kamu tekan kalkulator kamu 1.6 jam darab 60. 1.6 jam bila darab dengan 60, kamu akan dapat 96 minit. Jadi bila dah ni dalam keadaan minit, semua dah dalam keadaan minit. Semua dah dalam keadaan minit. Kamu masukkan ke dalam formula A nisbah B nisbah C. A kita 4. B kita 2. C kita 96. Ini jawapan dia. Okey. Jadi menggunakan soalan yang sama. Cikgu nak kamu gunakan soalan yang sama. Kamu tukarkan pula kepada saat. Okey, cuba buat. Tukarkan pula kepada saat. Pakai formula yang sama. Tak apa. Okey je. Ya, betul. Bagus. Okey, pandai. Okey, cikgu tunggu kat WhatsApp
Okey, bagus. Dah ada yang dah buat. Okey, cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, cikgu tengah check. Okey, bagus. Saat ni susah sikit kan? Nombor dia besar. Saja cikgu nak bagi nombor dia besar. Sebab cikgu nak tunjuk kat kamu macam mana nak kecilkan. Okey, habis masa. Cikgu akan tunjuk dekat depan. Okey, tengah tengok ke masing-masing? Nak dengar suara sikit? Ya, tengah tengok. Okey. Yang lain seorang je? Arfah ada? Arfah? Okey. Okey, jadi kat sini cikgu nak tunjukkan kalau nak tukarkan kepada saat. Iris ada kat situ, Iris? Ada. Ada. Okey, jadi cikgu nak tunjuk cara nak tukar kepada saat. Mula-mula yang penting kita susun. Jadi A kita adalah 4 minit. Cikgu salin balik. A kita 4 minit. B kita adalah 120 saat. C kita adalah 1.6 jam. Tukarkan. Okey, A ni minit. Kita nak tukar kepada saat. Jadi kamu tengok formula cikgu bagi. Minit nak pergi kepada saat, formula dia darab 60. Cikgu ulang lagi sekali. Minit nak pergi kepada saat, dia lalu kat sini. Jadi dia darab 60. Jadi 4 darab 60. 4 darab 60, kamu tekanlah kalkulator, kamu akan dapat 240. Jadi 4 minit bila ditukarkan kepada saat, dia akan dapat 240 saat. Ini cara guna formula cikgu bagi. Jelas ke dekat situ? Boleh faham? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang jam. Jam pula nak pergi kepada saat. Okey, tengok. Jam dia nak pergi kepada saat, dia tak boleh langkah minit. Dia kena pergi dulu kepada minit. Dia pergi dulu satu-satu. Jam pergi kepada minit, darab 60. 1.6 jam darab 60, baru kita akan dapat 96 minit. Jadi sekarang ni dia dekat minit. Dia dekat minit. Dia nak pergi pula kepada saat. Tengok formula dia. Darab 60. 96 darab 60. Bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat besar nombor dia. 5,760 saat. Jadinya kita masukkan ke dalam formula A nisbah B nisbah C. A kita 240 saat. 240 saat. B kita 120 saat. C kita adalah 5,760 saat. Jadi kita dah masukkan dia ke dalam nisbah A, nisbah B, nisbah C. Jelas ke semua cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Yang lain cikgu tak dengar pun suara. Boleh faham ke? Okey. Okey. Jadi, itulah cara kamu nak tukarkan kepada minit. Cikgu ajar dua dulu. Masukkan maklumat ke dalam nombor yang betul. A, B, C. Lepas tu tukarkan kepada unit yang betul. Nombor 3 sekarang ni Arfah bagi tahu cikgu nak kecilkan. Okey, cikgu kecilkan. Memang akan dikecilkan. Jadi sekarang ni kita belajar cara nak kecilkan nombor nisbah. Okey, kita pergi kepada soalan yang sama cikgu ajar kamu.
Macam mana nak kecilkan ni cikgu? Macam mana nak kecilkan, kamu kena fikir nak dibahagikan dengan nombor yang sama. Contoh, 4 yang ini dia boleh bahagi dengan 2. Jadi cikgu tunjuklah 4 boleh dibahagikan dengan 2. Kalau dekat sini bahagi 2, dekat sini pun kena bahagi 2. Kalau dekat sini pun bahagi 2, dekat sini pun kena bahagi 2. Dia kena bahagi 2 semua. Dia tak boleh lain-lain nombor. Sini bahagi 2, sini bahagi 4. Tak boleh. Sini bahagi 5. Lagilah tak boleh. Jadi kamu kena ingat, kalau kamu nak kecilkan, dia bahagi 2, A, B pun kena bahagi 2, C pun kena bahagi 2. A, B, C tu kena dia bahagikan dengan 2. Tapi dia ada syarat dia yang kamu kena ikut. Dia ada syarat dia yang kamu kena ikut. Selepas dibahagikan, tidak boleh dapat perpuluhan. Tidak boleh dapat perpuluhan. Maksudnya selepas dibahagikan, kamu hanya dibenarkan untuk dapat integer. Kamu hanya dibenarkan untuk dapat nombor integer. Apa tu integer? Nombor bulat. Kamu tak boleh dapat nombor perpuluhan. Kalau siapa dapat dapat pembahagian. Sekarang ni tolong cikgu bahagi. 4 bahagi 2 dapat berapa? 4 bahagi 2 dapat berapa? 2. 2, pandai. Okey. 2 bahagi 2 dapat berapa? 2 bahagi 2. 1. 1. Okey. 96 bahagi 2 dapat berapa? 48. 48. Jadi 2 ni boleh dibahagikan 2 tak? 2 ni boleh dibahagikan 2. 1 ni masalahnya. 1 bila bahagi 2 kita dapat 0.5. 48 boleh bahagi dengan 2 tapi masalah dia 1. Dia dah paling kecil. Jadi inilah jawapan akhir dia. Ini jawapan akhir dia. Okey. Soalan yang sama, cikgu buat pula 240, 120 dengan 5,760. Okey, kalau kamu tengok ada kosong dekat 3, dekat A ada kosong dekat belakang, dekat B ada kosong dekat belakang, dekat C pun ada kosong dekat belakang. Kamu bahagi dengan 10. Kalau sini bahagi 10, sini pun kena bahagi 10, sini pun kena bahagi 10. Jadi kalau nak bahagi dengan 10, kamu buang sahaja kosong ni, dia akan dapat 24. Kalau 120 bahagi 10, kalau tak percaya cuba kamu tekan kalkulator. 120 bahagi 10, kamu buang je kosong dekat belakang ni. Kamu akan dapat 12. 5,760 bahagi 10, buang je kosong dekat belakang ni. Kamu akan dapat 576. Jadi dia boleh kecilkan lagi. Dia boleh dikecilkan lagi. Okey. Kita kecilkan, cikgu terus kecilkan. Cikgu terus kecilkan sebab dah pukul berapa? Dah pukul 10.10. 24 boleh dikecilkan dengan sifir 12. 12 pun boleh dikecilkan dengan sifir 12. 576 pun boleh dikecilkan dengan sifir 12. 24 bahagi 12 dapat berapa? Tekan kalkulator. 2. Bagus. 12 bahagi 2 dapat berapa? 12 bahagi 12 dapat berapa? 1. 1. 576 bahagi 2 dapat berapa? 48. 48. Jadi sekarang kamu cikgu nak semua orang tengok dekat depan. Semua orang tengok dekat depan. Okey. Kita tengok. Soalan yang sama. C. Mula-mula dekat sini bahagian belah kiri ni kita tukarkan kepada minit. Bahagian belah kanan ni kita tukarkan kepada saat. Selagi kamu tukarkan kepada unit yang betul, masukkan ABC unit yang betul, dan masukkan kepada unit yang betul, lepas tu kalau kamu kecilkan, kamu akan dapat jawapan yang sama sahaja. Sini 2, sini pun 2. Sini 1, sini pun 1. Sini 48, sini pun 48. Itu yang cikgu nak cuba highlight dekat sini. Walaupun kamu tukarkan kepada jam sekalipun, kamu akan dapat juga jawapan yang sama. Dengan syarat, cara kamu tukarkan unit tu wajib betul. Itu yang pertama. Dengan syarat yang kedua,
cara kamu kecilkan nombor tu wajib betul. Wajib sama. Contoh kalau sini bahagi 10, sini pun kena bahagi 10 lah. Jangan bahagi lain. Inilah yang cikgu nak cuba highlightkan. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Salin, dah salin belum? Ni kena salin. Tak pun. Okey. Okey, jadi sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, cikgu nak B. Cikgu nak B ni. Pak B ni. Cikgu nak masing-masing kecilkan nombor 150 dengan 25. Kecilkan nombor dia. Cuba kecilkan. Kecilkan nombor. Kalau siapa-siapa tak faham, tanya je cikgu. Okay, cuba buat sign dekat WhatsApp cikgu. Okay, cikgu bagi 1 minit lagi. Cikgu bagi 1 minit lagi. Okay, bagus. Ada yang dah hantar. Izzati Sofia dapat tak Izzati? Iris dah dapat belum jawapannya? Dapat. Okey, habis masa, cikgu akan tunjukkan jalan kerja dia. Okey, masing-masing tengok kat depan. Siapa-siapa yang tak tahu cara nak kecilkan tu. Okey, yang pertama adalah kamu kena kecilkan sampailah dia tak boleh dibahagikan. Sampai bila kamu bahagi, kamu dapat perpuluhan. Okey, tengok betul-betul cara cikgu buat. Okey, kita tengok dekat 100. Dekat 100 ni dia ada kosong tau dekat belakang. Cikgu lag. Oh, ya ke? Okey, sekarang dah okey dah sekarang. Okey. Okey. Okey, jadi Akif Aslah, bila semua ada kosong dekat belakang, cikgu kena bahagi dengan berapa Akif?
10. Yah, pandai. Jadi kita ambil 100 bahagi dengan 10. Bila dekat sini bahagi dengan 10, sini pun kena bahagi dengan 10. Ini pun kena bahagi dengan 10. 100 bahagi 10 dapat berapa? 10. Yah, kita dapat 10. 50 bahagi 10 dapat berapa? 5. 5, pandai. 250 bahagi 10 dapat berapa? 25. Ya, 25. Okey, sekarang kita ada 10, 5 dengan 25. Agak-agak semuanya dalam sifir berapa? 5. Ya, pandai. 10 bahagi 5. 10 bahagi 5. Kalau dekat sini dah bahagi 5, sini pun kena bahagi 5. Sini pun kena bahagi 5. 10 bahagi 5 dapat berapa? 2. 2. 2. 5 bahagi 5 dapat berapa? 1. 1. 25 bahagi 5 dapat berapa? 5. Ya, inilah jawapan akhir dia. Inilah jawapan yang paling kecil. Jelas ke? Boleh faham ke cara kecilkan? Boleh. Okey, okey, jadi sekejap kita tengok ada soalan lagi tak? 2, 3, 4.6, 14, 16, 218. Okey, tak apa. Kita pergi buka worksheet kita. Kita pergi buka worksheet kita. Okey. Yang nak dikecilkan dekat sini, nak dikecilkan dekat sini, cikgu nak masing-masing cuba buat. Kita akan buat 3 soalan nak kecilkan. Okey, cikgu nak masing-masing buat B dulu. Buat B dulu. Kecilkan. Kecilkan. Okey, cuba buat B. Cuba buat B. Nanti cikgu ajar, jangan risau. Kita satu-satu. B, lepas tu C, lepas tu D. Bunyi kat sini. Tak apa. Okey. Aku pakai. Nak. Boleh. Tengah jam. Tengah jam. Izzati dapat tak tu? Nak kecilkan tu. Kejap tengah buat. Yang Okey. Boleh, boleh. Buat B je dulu tau. Buat B dulu, lepas tu send dekat cikgu jawapan B. Okey, bagus. Tak apa. Okey, jadi kita pergi kepada B. B ni senang je. Cikgu pergi kepada yang senang. 55 nisbah 25.
Jadi agak-agak 55 dengan nisbah 25 ni kita boleh bahagi dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 5. Ya, okey. Tips dia yang pertama, nombor belakang. Kita tengok nombor belakang, kita tengok nombor belakang. Kalau nombor belakang dia kosong ataupun 5, maksudnya dia datang daripada sifir 5. Jadi kat sini kamu tengok ni 5. Jadi kamu boleh bahagikan dengan 5. Kalau sini bahagi 5, sini pun kena bahagi dengan 5. 55 bahagi 5 dapat 11. 25 bahagi 5 dapatlah 5. 5 ni dah nombor perdana. Jadi dia kat sini inilah jawapan dia. B tu itulah jawapan dia. Okey. Itu cara dia. Itu cara dia. Kalau kamu tengok nombor tu nombor kosong ataupun nombor belakang tu nombor 5, dia dalam sifir 5. Okey, cuba buat C pula. Cuba buat C. Okey, bagus. Cikgu tak sempat simak. Okey, bagus. Okey, C ni cikgu tunjuk 24 dengan 15 dengan 27. Dia dalam sifir berapa 24, 15 dengan 27 tu? Tak tahu. Dia dalam sifir 3. Jadi 24 bahagi 3. Kalau dekat sini bahagi 3, sini pun kena bahagi 3. Sini pun kena bahagi 3. 24 bahagi 3 dapat berapa? 24 bahagi 3. 8. Pandai 8. 15 bahagi 3 dapat berapa? 5. Pandai. Kita dapat dia 5. 27 bahagi 3 dapat berapa? 9. 9. Ini jawapan C. Okey, sekarang ni cuba buat D. Cuba pula buat D. Lepas ni cikgu nak ajar nisbah setara pula. Kalau tak faham bagi tahu cikgu Okey, cuba buat D pula. Emir Yusof, okey Emir? Boleh jelas ke semua? Boleh. Okey. Okay, cikgu tunggu kat WhatsApp Cuba buat, cikgu bagi 2 minit.
Okey, habis masa. Okey, jadi cikgu nak ajar. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan C. Okey, sekarang ni kamu tengok nombor belakang dia. Tengok nombor belakang. Kalau nombor belakang genap. Nombor belakang kalau dia genap. Maksudnya dia boleh bahagi dengan berapa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? 2. Ya, pandai. Bila nombor dia genap, dia boleh Dua. dibahagikan dengan 2. Jadi genap ni maksudnya apa? 0, 2, 4, 6, 8. Jadi kamu tengok sini, sini ada 4. Maksudnya dia boleh bahagi dengan 2. Sini 8. Sini boleh bahagi dengan 2. Okey, nombor belakang dia 0. Semua nombor belakang dia menunjukkan nombor genap. Jadi dia boleh dibahagikan dengan 2. 14, nisbah 8, nisbah 20. 14 bahagi 2. Kalau dekat sini bahagi 2, sini pun kena bahagi 2. 20 pun kena bahagi 2. 14 bahagi 2 dapat berapa? 7. 7. Pandai. 8 bahagi 2 dapat berapa? 4. 4. 4. 20 bahagi 2 dapat berapa? 10. 10. 10. Okey, ni jawapan. Inilah jawapan akhir dia. Ada orang tanya cikgu, bila kita nak kena berhenti? Kamu berhenti kecilkan bila kamu jumpa nombor perdana. Nombor perdana. Nombor perdana. Apa maksud nombor perdana? Dah belajar belum nombor perdana dekat sekolah? Amir Risa dah belajar belum nombor perdana? Izzati dah belajar dah nombor perdana tu apa? Dah. Dah. Okey, cikgu ajar sikit. Okey, nombor perdana. Nombor perdana dia ada syarat. Nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan 1 dan boleh dibahagikan dengan nombor sendiri. Ini maksud nombor perdana. Okey, siapa yang tak faham nombor perdana sila salin. Okey, contohlah kita ambil 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita test. Kita nak cari mana satu nombor perdana. Okey, nombor 10. Kita check. Nombor 10 dia boleh bahagi dengan 1 dan boleh dibahagi dengan 10. Okey, betul. Tapi nombor 10 boleh dibahagikan ke tak dengan nombor lain? Cikgu soal kamu. Nombor 10 boleh dibahagi tak dengan nombor lain? Maksud dibahagikan kat sini adalah jawapan dia mesti dalam nombor bulat. Dia nak jawapan dalam nombor bulat sahaja. Tak nak dalam keadaan nombor perpuluhan. Jadi nombor 10 dia boleh dibahagikan dengan 2. 10 boleh bahagi dengan 2. 10 boleh bahagi dengan 5. Jadinya kalau kita tengok syarat nombor perdana dia boleh bahagi dengan 2 nombor sahaja. Iaitu nombor 1 dengan nombor sendiri. Bila nombor 10 ni dia boleh bahagi dengan 2 dengan 5. Jadi nombor 10 ni adalah dikira sebagai bukan nombor perdana. Boleh faham ke? Alamak. Jelas ke? Okey. Nombor 9. Nombor 9, nombor 9 boleh bahagi dengan 1. Nombor 9 juga boleh bahagi dengan 9. Tapi masalahnya, 9 boleh dibahagikan dengan 3. Bila 9 bahagi 3, dia dapat juga 3. Dapat nombor bulat juga. Jadi kita tak nak. Nombor 9 ni bukan nombor perdana. Sama juga dengan nombor 8. Nombor 8 ni, okey, 8 bahagi 1. 8 bahagi 8. Okey, dia dah cukup 2 syarat. Sekarang ni 8 ni boleh dibahagikan 2. Dengan 8 boleh dibahagikan dengan 4. 8 bahagi 2 dapat 4. Jadi 4 ni nombor bulat. Jadi kita tak nak. Kita tak nak dia boleh dibahagikan dengan nombor lain. Kita nak dia hanya boleh dibahagikan dengan nombor dia dengan nombor 1 sahaja. Jadi 8 ni bukan nombor perdana. Akhir sekali cikgu tunjuk kepada nombor 7. Nombor 7, kalau kamu bahagikan dengan 1 dapat 7. 7 bahagi 7 dapat 7. Okey, kalau 7 bahagi nombor lain, kamu cubalah bahagikan. Dia akan dapat perpuluhan. Jadi bila syarat dia hanya dia dapat 2 ni sahaja nombor bulat, jadi dikira sebagai nombor perdana. Macam tu juga dengan 5. Macam tu juga dengan 3. Macam tu juga dengan 2.
Jadi dekat sini fokus kita adalah dekat atas ni. Dekat atas. Kenapa cikgu terangkan juga nombor perdana ni? Cikgu terangkan juga nombor perdana ni adalah supaya kamu tahu bila kamu nak berhenti kecilkan. Contoh, nombor 5. Nombor 5 ni nombor perdana. Ni yang cikgu bulatkan. Jadi, cikgu berhenti kembangkan, cikgu bagi dia jawapan. Ini jawapan akhir dia. C. Dia ada nombor 5. Ni nombor 5 ni nombor perdana. Salah satu nombor perdana, kamu berhenti kecilkan. Sebab apa? Itu dah jawapan yang terakhir. D. Nombor 7 ni nombor perdana. Jadi bila nombor perdana, sampai situ sahaja kamu kecilkan dia. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okay, inilah cara kita nak kecilkan. Habis. Okay, last. Kamu kena tahan ni. Lagi setengah jam je ni. Kita nak belajar tentang nisbah setara. Okay, sabar tau. Kita dah nak habis dah masa. Nisbah setara. Okay. Apa maksud setara? Siapa boleh bagi tahu cikgu apa maksud setara? Iris, apa maksud setara, Iris? Tak tahu. Tak. Sama maksudnya. Sama maksudnya. Okey. Okey, jadi dekat sini setara ni maksud dia adalah setara ni maksud dia adalah sama nilai. Sama maksudnya dah dekat sikit lagi. Contoh. Okey, kita pergi kepada apa maksud setara. Okey, 1/2 dengan 2/4 dengan 5/10. Sekarang ni, cikgu nak apa? Cikgu nak cuba kamu pegang kalkulator sekarang. Okey, 1/2. Cikgu nak kamu buat 1/2. 1/2 dapat berapa? 0.5. 0.5. Sekarang kita buat pula nombor kedua. 2/4. 2/4 dapat berapa? 0.5 juga. Iya, kita dapat 0.5 juga. Okey, kita buat pula nombor ketiga. 5/10. 5/10 dapat berapa? 0.5 juga. Iya, ini maksud dia setara. Nombor yang berbeza. Kenapa cikgu cakap nombor yang berbeza? Ini 1/2. Ini 2/4. Ini 5/10. Kan nombor dia kan berbeza. Tetapi dia sama nilainya. Dia mempunyai nilai yang sama. Mana nilai dia? Lepas kamu bahagi, tekan dalam kalkulator, kamu dapat 0.5. Kat sini pun dapat 0.5. Sini pun dapat 0.5. Inilah apa yang dimaksudkan oleh setara. Jadi ini dikira sebagai pecahan setara. Kalau dia dalam keadaan nisbah, kita nak belajar lah ni. Kita nak check dia setara ke tak. Okey. Jadi sekarang ni tengok ni 10, 5, 30. Okey. Sekarang ini nisbah tau. Cikgu buat 2 nombor je dulu. Cikgu buat 2 nombor. Tadi ini dalam keadaan pecahan tau. Sekarang cikgu ajar kamu macam mana nak check dia setara ke tak. Macam mana nak check dia setara ke tak. Okey. Jadi sekarang ni nisbah yang pertama. Kalau nisbah dia tak boleh bahagi. Kalau bahagi ni untuk pecahan. Cara nak check dia setara ke tak adalah okey, sekarang tengok kat depan. Nak check dia setara ni, maksud nak check dia setara ni, kita comparekan. Kita comparekan. Okey, jadi cikgu tunjuk dekat kamu cara ni. Ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. 10/20. 10/20 dapat berapa? 10/20. Cuba tekan kalkulator. 0.5.
Ya, kita dapat 0.5. Kita gunakan 0.5 ni. Ni dia ke bawah. Kalau ke bawah dia bahagi. Kalau ke atas dia darab. Ini formula dia. Kita bawa dia ke atas pula. 20 darab 0.5. Cuba kamu tekan 20 darab 0.5 dapat berapa? 10. Ya, kita dapat dia 10. Bila kita dapat dia 10, okey dia dah tunjukkan nombor 10. Kalau dekat sini kita darab 10 ke atas dia 0.5, sini pun kena darab 0.5. Sekarang cuba kamu tekan 10 darab 0.5 dapat berapa? 5. 5. Jadi bila jawapan dia menunjukkan jawapan yang sama, sini 10 dan sini 5. Jadi dia dikira sebagai setara. Dia dikira sebagai nisbah yang setara. Cikgu tak fahamlah. Okey, cikgu akan tunjukkan contoh yang lain lagi. Tapi kamu kena salin dulu. Okey, screenshot salin dulu. Salin dulu. Okey, dah salin ke? Dah. Okey, kalau dah kita tengok dekat soalan yang seterusnya, cikgu akan terangkan macam mana nak jawab. Okey, kita pergi kepada buku teks sekejap. Sabar tau kita dah nak habis dah masa. Kita ada lagi 20 minit sahaja. Okey, kita tengok kepada soalan dia. Okey, inilah soalan yang kita nak jawab sekarang ni. Nisbah setara nombor 1A. Okey. Jadi cikgu akan jawab dua soalan. Cikgu akan jawab dua soalan. Kamu tinggal tengok je betul-betul. Kamu kena tinggal tengok je betul-betul. Okey, sekarang ni cikgu jawab dua soalan, kamu jawab dua soalan juga. Sekarang ni cikgu nak ajar kamu bila dia nisbah setara, bila dia bukan nisbah setara. Okey, kita baca soalan betul-betul. Habis dah tahu. Ni dah habis dah. Nombor 1, antara berikut manakah nisbah yang setara dengan kos 18 nisbah 24 nisbah 45. Maksudnya dia nak suruh kita cek nisbah pertama, nisbah kedua, nisbah ketiga dengan nisbah keempat. Mana satu yang setara dengan soalan dekat atas dengan 18 nisbah 24 nisbah 45. Okey, kita cek sama-sama kita cek sama-sama. Jadi cikgu nak kamu tolong cikgu tekan kalkulator. Okey. Jadi yang kita nak cek sekarang adalah yang ini. Jadi kita letaklah 18 nisbah 24 nisbah 45. Kita cek dulu dengan apa? Kita cek dulu dengan yang ini. 3 nisbah 4 nisbah 9. Cara dia macam tadi. Ingat, step pertama nombor atas bahagi nombor bawah. Nombor atas bahagi nombor bawah. Nombor atas dia 18 bahagi nombor bawah dia 3. 18 bahagi 3. 18 bahagi 3 dapat berapa? 6. 6. Jadi bila dia dapat 6, kita gunakan 6 ni. Kita gunakan 6 ni kat mana? Kita gunakan kalau dia turun bawah dia bahagi, kita naikkan dia ke atas. Dia jadi darab. Darab berapa? Kat sinilah kita gunakan 6. Darab 6. Kalau dekat sini darab 6, sini pun kamu kena darab 6. Sini pun kamu kena darab 6. Jadi jawapan darab 6. 3 darab 6. Masing-masing tekan kalkulator. 3 darab 6 dapat berapa? 18. 18. Jadi kita cek. Sini 18. Sini dah 18. Okey, betul. Okey. Kemudian nombor yang kedua. Nombor pertama dia dah betul. Dia dah lepas. Nombor kedua kita tengok dia lepas ke tak? 4 darab dengan 6. 4 darab dengan 6. 4 darab 6 dapat berapa? 24. Ya, dia dapat 24. Jadi dekat sini dia dah 24. Jadi kita cek. Oh, sini pun 24. Betul. Jadi nombor yang seterusnya nombor 9. 9 darab 6. Cuba kamu tekan kalkulator. 9 darab 6 berapa? 54. 54. 54.
kat sini sepatutnya 54 tapi dia buat 45. Satu salah. Bila satu salah, kita cakap dia apa? Dia tidak setara. Tidak setara. Itu cara dia. Boleh faham ke? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, cikgu nak kamu lagi jelas, cikgu akan tunjukkan pengiraan yang kedua, iaitu 18 nisbah 24 nisbah 45. Kita cek pula dengan 3 nisbah 90. Cikgu ajar ni cara singkat tau, cara ringkas. Okey. Jadi ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. Ambil nombor atas, bahagi nombor bawah. 18 bahagi 36 dapat berapa? Kosong 0.5. Kita dapat 0.5. Bila kita dapat 0.5, kita kena ingat, kalau turun dia bahagi, kalau ke atas dia darab. Tapi darab berapa? Gunalah 0.5 ni. Darab 0.5. Jadi kalau dekat sini darab 0.5, sini pun kena darab 0.5. Sini pun kena darab 0.5. Itu cara dia. Jadi kita pergi kepada soalan A. A dulu. 36 darab 0.5. 36 darab 0.5 dapat berapa? 18. 18. Jadi kita cek. Sini dah 18. Sini dah 18. Okey, betul. A tu dah betul. Kita buat pula B. Kita ambil nombor bawah. Ambil nombor bawah tau. Jangan nombor atas. Sebab apa? Sebab anak panah kita kan ke atas. 48 darab pula dengan 0.5. Okey, 48 darab 0.5 dapat berapa? 24. Ya, dia dapat 24. Jadi bila dia dapat 24, dia dapat nombor yang sama. Okey, dia dah lepas. B dia dah lepas. B dia dah betul. Sekarang ni kita buat pula C. Kita buat pula C. Kita ambil nombor bawah, darab dengan 0.5. 90 darab 0.5. 90 darab 0.5 dapat berapa? 45. 45. Jadi kita cek 45, sini pun 45. Jadi bila ketiga-tiga 18, dia dapat 18. 24, dia dapat 24. 45 pun dia dapat 45. Jadi dekat sini dia kata, kita kata dia adalah nisbah setara. Tu cara kita nak tahu dia nisbah setara ataupun tidak setara. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang ni cikgu nak kamu salin. Kamu salin betul-betul. Okey, salin. Sekarang pukul berapa dah? Okey, sempat kita buat 2 soalan. Okey, cuba buat dulu. Salin dulu salin dulu. Cikgu bagi masa. Tak nak. Dah salin ke? Okey, dah salin ke? Tak dengar suara? Dah. Dah. Okey. Sekarang ni dah habis dah. Kita buat 2 soalan ni lepas tu dah habis dah. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu cek ni nisbah pertama ni A ni. Ni B. Cikgu nak kamu cek A dengan B. Dia setara tak dengan 18 nisbah 24 dengan nisbah 45? Dia setara ke tak dengan 18 nisbah 24 dengan nisbah 45? Sekarang cuba cek. Cuba kamu cek. Dia setara ke tak? Rujuk contoh dekat bawah macam mana cikgu buat. Okey. Lepas tu cikgu tunggu dekat cikgu tunggu kat WhatsApp hantar.
Okey, bagus. Dah ada yang dapat buat. Okey, boleh ke tu yang lain tu buat tu? Boleh. Okay, cikgu tunggu Cikgu bagi. Kalau ni kamu send A dulu hantar jalan kerja A dulu. Emir Yusof macam mana? Boleh buat tak? Boleh. Okey. Kristina macam mana Kristina? Okey ke Kristina? Okey, cikgu. Okey. Kristina faham ke dua contoh cikgu tunjuk tu? Faham. Iris okey ke Iris? Okey. Okey. Iris tengah minum teh ais ke tu? Teh ais ke teh ais? Geram Iris. Iris dah siap belum A? Belum. Belum. Cepat buat, cepat buat. Akif dah siap belum A? Dah. A tu dia setara ke tak? Tak. Pandai. Jawapan A dia tak setara. Dia tak setara. Betul. Bagus Akif. Okey. Siapa yang dah siap boleh hantar dulu dekat WhatsApp cikgu. Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dekat depan. Jangan risau. Cikgu tunjuk juga. Okey, lagi 1 minit cikgu akan tunjukkan A. Ingat dia punya formula. Ingat dia punya formula. Formula dia apa? Formula dia ke bawah bahagi ke atas darab. Ke bawah bahagi ke atas darab. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan A. Siapa-siapa yang tak dapat soalan A boleh tengok kat depan. Okey, tolong cikgu tekan kalkulator. Cikgu akan buat 18 nisbah 24 nisbah 45. 27 nisbah 36 nisbah 90. Okey, sekarang ni ambil 18 ke bawahkan dia. 18 bahagi 27. Okey. Dia dapat 0.6666. Patutlah lama. Ada orang call. Okey. Kalau kamu tengok ni cikgu tunjuk dua cara tau cikgu tunjuk dua cara. Alang-alang cikgu tunjuk dua cara. Okey, jadi kalau kamu tak dapat kamu kena tukarkan dia kepada pecahan. Macam mana tu? 18 bahagi 27 bila kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 0.66666666. Jadi cikgu, macam mana nak tekan kalkulator? Kamu tekan shift ABC. Dekat situ kamu akan dapat jawapan dia 2/3. Tu bahagi ke bawah. Ke atas dia darab. 27 darab 2/3. Tekan kalkulator 27 darab 2/3. Kamu akan dapat dia 18. Lepas tu kamu cek 18 sama je dengan sini 18. Jadi jawapan dia betul. Jadi 36. Cek pula 36. 36 darab pula 2/3. Macam mana dapat 2/3? Tadi kan kamu dapat 0.666666 dalam kalkulator kamu. Tukarkan kepada pecahan shift ABC. Cikgu ada ajar masa dekat
dekat kuasa 2, kuasa 3 tu. Shift ABC, kamu akan dapat dia 2/3. 36 darab 2/3. Tekan kalkulator 36 darab 2/3. Dekat sini kamu akan dapat 24. Jadi betul 24. Tak ada masalah. Akhir sekali 90. 90. 90 darab 2/3. Kamu tekan kalkulator 90 darab 2/3. Jadi kamu akan dapat dia 60. Sepatutnya jawapan dekat sini 60. Tapi dia tulis 45. Jadi dekat A ni jawapan dia adalah kita cakap apa? Nisbah tidak setara. Ini jalan kerja dia. Siapa yang tak dapat sila salin. Nisbah tidak setara. Jadi ini penting ni penting. Okey, cikgu akan tunjuk pula B. Cikgu tunjuk terus. Cikgu tunjuk terus. Okey, cikgu salin lawa-lawa. 18 nisbah 24 nisbah 45. Kamu tengok betul-betul. Okey, nak compare dengan apa? 54 nisbah 72 nisbah 135. Okey, 18. Okey, cikgu nak soal kamu. Kalau cikgu terbalikkan dia, boleh tak? Kalau cikgu terbalikkan dia. Kristina, boleh ke Kristina? Boleh kot. Ya, boleh. Sebab apa? Sebab cara pertama kamu buat macam tadi, tapi kamu akan dapat 0.66 kamu tekan dalam kalkulator. Kalau kamu tak tahu cara nak buat 0.6666666666 nak tekan kalkulator jadi 2/3, kamu terbalikkan kedudukan dia. Boleh. Dia tak ada masalah. Tak ada masalah kamu nak terbalikkan ataupun tak. Ini cara kedua. Ini pendedahan, nama dia pendedahan. Cara pertama tadi kamu ikut je contoh cikgu sebiji. Tapi cikgu bagi satu, orang kata satu 2/3 tu maksudnya 0.666. Kamu tak boleh ambil 0.6 je. Nanti semua jawapan tu lain. Jadi cara dia, kamu terbalikkan. Kita terbalikkan. Nampak ni cikgu terbalikkan. Jadi bila cikgu terbalikkan, 54 bahagi 18. Cuba tekan kalkulator. 54 bahagi 18 dapat berapa? 3. Ya, kita dapat dia 3. Kita dapat dia 3. Jadi bila kita dapat dia 3, kita ke ataskan dia darab. Turun bawah bahagi. Naik atas darab. Darab berapa? Gunakan 3 yang kamu dapat tadi. 18 darab 3 dapat berapa? Dapat berapa? 18 darab 3? 54. Ya, kita dapat dia 54. Jadi bila dekat sini 54, dia dikira kat sini pun 54, barulah jawapan dia betul. Okey, cek pula B. B. 24, kita ambil 24 darab 3. Kenapa darab 3? Sebab sini dah darab 3. 24 darab 3 dapat berapa? 72. 72. Pandai. Jadi dekat sini dah 72. Sini pun 72. Betul. Kita cek pula nombor yang ketiga, iaitu 45. Pergi ke atas, darab 3. 45 darab 3 dapat berapa? 135. Ya, 135. Kita cek. Sini 135, sini pun 135. Jadi kita panggil dia nisbah setara. Ini cara dia. Kenapa cikgu tunjuk ni? Sebab cikgu nak kamu faham. Dia boleh je terbalikkan. Dia tak ada masalah. Ini kalau kamu tak terbalikkan, kamu akan bahagi, kamu akan dapat 0.66666. Kat sini kalau kamu tak terbalikkan, kamu akan dapat 0.3333 iaitu 1/3. Tapi bila kita dah sampai sini, cikgu nak kamu faham yang nisbah setara tu, dia tak kisah siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Selagi jalan kerja kita betul, selagi kita dah bahagi dengan darab nombor yang betul, dia dikira sebagai betul sahaja. Jadi cikgu buat rumusan sekejap. Okey, mula-mula kita belajar apa tu nisbah. Kita belajar apa tu nisbah. Lepas tu cikgu tunjuk 1, 2, 3, 4 soalan macam mana berkaitan dengan nisbah, cara susun maklumat, cara tukarkan unit, cara
permudahkan nisbah. Lepas tu kita belajar balik cara permudahkan nisbah. Kita buat 3 soalan. Lepas tu cikgu terang dekat kamu apa maksud nombor perdana. Kenapa? Kenapa pentingnya nombor perdana ni? Bila kamu dah jumpa nombor perdana, dekat situ kamu stop, kecilkan dia. Okey. Akhir sekali cikgu pergi kepada nisbah setara. Dekat dalam nisbah setara kita buat sama-sama 4 soalan. Okey, jadi sampai situ sahaja dahulu. Sampai situ sahaja dahulu kelas kita. Cikgu terima kasih sebab datang kelas cikgu. Nanti kan yang lain tengok rakaman. Okey. Jadi sampai situ sahaja dahulu kelas kita. Kita tutup kelas kita dengan tasbih, kafarah dan surah wal subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal 'asri innal insana fi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Okey, jadi sampai situ saja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Selamat berehat semua. Terima kasih, Cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Bye. Okey.